warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Afifah Husna binti Hasnul, nombor matrik 068314. Hari ini kami akan menerangkan tajuk taukid. Saya akan memulakannya dengan pengertian taukid. Taukid pada lughah adalah menguatkan. Taukid pada istilah adalah lafaz penguat yang keadaan i'rabnya mengikut muakkad, iaitu yang diperkuat untuk tujuan menghilangkan keraguan dan memperkukuhkan lagi, baik dengan mengulangi lafaz muakkad tersebut maupun dengan menggunakan kata-kata yang khusus. Kemudian taukid ini dia mempunyai dua jenis, iaitu taukid maknawi dan taukid lafzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusara Batrisha binti Syamsuri, nombor matrik 068252. Saya akan menerangkan takrif taukid lafzi, jenis dan contoh taukid lafzi. Takrif taukid lafzi yakunu bi'i'adatul muakkad bilafzihi aw bimaradafihi sawa'un akan asma' zahiran am dhamiran am fa'lan am harfan am jumlah. Maksudnya, ia ditegaskan atau dikuatkan semula dengan perkataan atau perkara yang menyerupainya, sama ada dari segi kata nama, kata ganti nama, kata kerja, huruf dan ayat yang lengkap. Baiklah, ini adalah beberapa contoh bagi setiap jenis taukid lafzi. Yang pertama, al-muakkad isim zahir. Ja'a khalidan khalidan. Perkataan khalidan yang kedua adalah taukid lafzi bagi al-muakkad isim zahir. Dan yang kedua adalah al-muakkad fi'lan. Ja'a aliyun. Ja'a kedua adalah taukid bagi menguatkan lagi ayat tersebut bagi al-muakkad fi'lan. Dan yang ketiga adalah al-muakkad harfan. La abuhu bisir. La yang kedua adalah taukid lafzi bagi al-muakkad haraf. Dan yang keempat adalah al-muakkad jumlah. Ja'a aliyun. Pengulangan jumlah ayat iaitu keseluruhan. Ja'a aliyun yang kedua adalah taukid lafzi bagi al-muakkad jumlah. Dan yang terakhir adalah al-muakkad dhamir. Contohnya adalah ji'tu anta. Di sini kita lihat bahawa ji'tu itu sendiri telah membawa maksud telah datang kamu, iaitu perempuan. Anta adalah penguat taukid lafzi dalam ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adura Hayati binti Mazlan, nombor matrik 068854. Saya akan membentangkan mengenai taukid maknawi. Pertama sekali, ta'rif taukid maknawi. Ta'rifnya ialah huwa at-ta'kidu ala makna min khilal istiqdami ba'di adawati taukid ala syarti an tudafu hadhil muakkadati ila dhamiri yunasibu muakkad. Maksudnya, ia adalah untuk menekankan makna melalui penggunaan beberapa kata penegasan dengan syarat bahawa penegasan ini ditambah dengan kata ganti nama yang sesuai dengan ayat penegasan tersebut. Di dalam taukid maknawi, ia mempunyai lafaz-lafaz tertentu yang digunakan untuk menegaskan sesuatu ayat. Antara lafaz-lafaz tersebut ialah an-nafsu, al-ainu, jami'un, ammah, killa dan kilta. Contoh ayat pula ialah hadar at-tulab jami'uhum. Dalam ayat ini, perkataan jami'uhum merupakan taukid maknawi. Contoh seterusnya ialah ja'a zaidun nafsihi ilal madrasah. Pada ayat ini pula, perkataan nafsihi jelas menunjukkan ia merupakan taukid maknawi. Selain itu, jika dilihat di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menggunakan taukid maknawi. Antara contohnya ialah pada surah An-Naba ayat 4 dan 5. Kalla saya'lamu summa kalla saya'lamun. Pada ayat ini, kalla itu merupakan taukid maknawi. Contoh seterusnya ialah pada surah As-Sajdah ayat 17, iaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dengan adanya perkataan nafsun, jelaslah menunjukkan ayat ini mempunyai taukid maknawi yang tidak lain dan tidak bukan berfungsi untuk menegaskan sesuatu ayat dan kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Aliana binti Majafri, nombor matrik 068239. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembahagian taukid maknawi. Taukid maknawi dikuatkan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berikut, iaitu nafsun, ainun, kila, kilta, kullu, jami'un dan ammatun. Dalam taukid maknawi, taukidnya harus bersambung dengan domir yang kembali kepada matbu'nya atau muakkadnya. Dan taukid maknawi terbahagi pada dua, iaitu taukid an-nisbah dan taukid asy-syumul. Yang pertama, taukid an-nisbah. Lafaz taukid an-nisbah adalah nafsun dan ainun. Kedua lafaz ini wajib idafat kepada domir yang sesuai dengan muakkadnya. Dua lafaz ini berbentuk mufrad ketika muakkadnya mufrad, dan ketika muakkadnya musanna dan jamak, lafaz ini akan mengikut wazan af'alu, iaitu a'yunu dan anfusu. Ini adalah antara contoh taukid an-nisbah. Yang seterusnya adalah taukid asy-syumul. Lafaz-lafaz taukid asy-syumul adalah kullu, ammatun dan jami'un. Ketiga-tiga lafaz ini dipergunakan untuk memperkuatkan lagi muakkadnya dalam bentuk jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Dalam penggunaannya, ketiga-tiga lafaz ini wajib idafat kepada domir yang sesuai dengan muakkadnya. Berikut adalah contoh-contoh ayat taukid asy-syumul. Ini adalah contoh ayat yang tidak memenuhi salah satu syarat taukid asy-syumul, iaitu ja'u jami'un tulabu. Ini kerana lafaz itu tidak idafat kepada domir muakkadnya. Yang seterusnya adalah taukid musanna. Lafaz-lafaz taukid musanna adalah killa untuk muzakkar dan kilta untuk muannas. Kedua lafaz ini dipergunakan untuk menguatkan lagi muakkadnya dalam bentuk musanna. Syarat-syarat taukid musanna adalah apabila dalam keadaan mansub ataupun majrur, alif tasniahnya akan diganti dengan ya tasniah. Dan kedua lafaz ini wajib idafat kepada domir yang sesuai dengan muakkadnya. Berikut adalah contoh ayat bagi taukid musanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Sanusi, nombor matrik 068232. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kaifiat taukid al-lafzi. Kaifiat taukid al-lafzi ni sebenarnya ada banyak. Yang saya akan terangkannya hanyalah 6 sahaja. Apa 6 kaifiat taukid lafzi tu? Yang pertama adalah isim zahir. Yang kedua adalah al-fi'lu. Yang ketiga adalah al-harful jawabi. Yang keempat al-harfu ghairul jawabi. Yang kelima ad-dhamir. Dan yang terakhir adalah al-jumlah. Baiklah, kita akan tengok apa itu isim az-zahir. Kaifiat taukid lafzi isim az-zahir ini. Isim az-zahir ini adalah taukid dengan cara pengulangan isim yang zahir. Kalau kita tengok dalam slide ini, iaitu iza uridu taukidu ismu zahir fa innahu yukarriru bila syartin. Contoh bagi taukid lafzi isim zahir ni adalah qara'tu al-kitaba al-kitaba. Kalau kita tengok pada contoh ni, pengulangan isim zahir iaitu al-kitaba al-kitaba. Al-kitabah yang pertama adalah muakkad, manakala al-kitabah yang kedua adalah taukid. Yang kedua adalah kaifiat taukid lafzi al-fi'lu, iaitu taukid dengan cara pengulangan fi'il. Sebagai contoh, kita tengok pada ayat yang dipaparkan dalam slide ini adalah safiru Muhammad. Kalau kita tengok dekat sini, pengulangan fi'il iaitu safiru. Safiru ni dia diulang sebanyak 2 kali, iaitu safiru yang pertama adalah muakkad, manakala safiru yang kedua adalah taukid.
Yang ketiga pula adalah kaifiat taukid lafzi al-harfu. Okey, sebenarnya kaifiat taukid lafzi al-harfu ni ada dua bahagian pula, iaitu al-harful jawabi dengan al-harfu ghairul jawabi. Okey, kita pergi kepada al-harful jawabi dulu. Okey, al-harful jawabi ni adalah taukid dengan cara pengulangan huruf yang boleh dijawab, haraf yang boleh dijawab. Sebagai contoh, kita tengok pada contoh yang dipaparkan tu adalah hal jitul ma'had, na'am na'am. Okey, kalau kita tengok kat situ, harful jawabi dia adalah na'am na'am. Yang seterusnya adalah al-harfu ghairul jawabi. Al-harfu ghairul jawabi ni adalah pengulangan huruf yang bukan jawab. Maksudnya pengulangan huruf pada ayat yang responsif. Contohnya, sebagai contohnya adalah innal akilu man arafa qadara nafsuhu. Maksud ayat ni adalah orang yang bijak adalah orang yang tahu nilai harga dirinya. Okey, jadi di sini pengulangan harfu ghairul jawabinya adalah innal akilu. Kaifiat taukid lafzi yang seterusnya adalah kaifiat taukid lafzi ad-dhamir. Okey, baiklah. Kaifiat taukid lafzi ad-dhamir ni ada tiga bahagian pula, iaitu yang pertama dhamir muttasil bi dhamir muttasil, dhamir muttasil bi dhamir munfasil, dan yang terakhir adalah dhamir munfasil. Yang saya akan terangkan di sini hanyalah dhamir munfasil sahaja. Kalau kita tengok pada contoh yang dipaparkan adalah anta mujtahidun. Di sini pengulangan dhamir munfasil iaitu anta diulang sebanyak 2 kali. Anta yang pertama adalah muakkad, manakala anta yang kedua adalah taukid, yang mana ini menguat kepada anta yang pertama itu. Manakala kaifiat taukid lafzi yang terakhir adalah kaifiat taukid lafzi al-jumlah, iaitu taukid dengan cara pengulangan kalimat. Sebagai contohnya, kita boleh tengok kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, iaitu pengulangan kalimat kalla saya'lamun diulang sebanyak 2 kali. Dan disertakan dengan harful a'taf, iaitu summa. Okey, kalla saya'lamun yang pertama adalah muakkad, manakala kalla saya'lamun yang kedua adalah taukid. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Zuan binti Azman, nombor matrik 068283. Hari ini saya akan sambung mengenai aqsamu taukid maknawi, iaitu jenis yang terdapat di dalam taukid maknawi. Jenis taukid maknawi ni ada 3. Yang pertama, ma yu'akkidu bihi sa'irul asma'. Yang kedua, ma yakhtasu bi taukidul musanna. Yang ketiga, ma yu'akkidu bihi ghairul musanna. Okey, yang pertama, ma yu'akkidu bihi sa'irul asma'. Ta'rifnya, hiya tu'akkidu sa'irul asma' taukidan ma'nawiyan mufradatan aw musannatan aw majmu'atan mazkuratan aw muannasatan bi istikhdamu lafzani nafsun wa ainan. Maksud dia, ia menekankan semua kata nama sama ada dalam mufrad, mu'assanna dan jamak muzakkar atau muannas. Contoh bagi mufrad, ja'a zaidun nafsuhu aw ainuhu. Contoh bagi musanna, ja'a zaidani anfusahuma aw a'yunuhuma. Contoh bagi jamak pula, ja'a zaiduna anfusuhum aw a'yunuhum. Okey, yang kedua, ma yakhtasu bi taukidul musanna, lafzu lil musanna muzakkar kulla wa kulta lil musanna muannas. Di sini ia menggunakan lafaz musanna muzakkar bagi kulla dan kulta bagi musanna muannas. Ta'rifhu huma lafzani yu'akkidu bihima al-musanna khassah li'annahuma musannayani makna fala yasta'milani fil mufrad wal jama'. Maksudnya, perkataan yang ditekankan secara khusus dalam musanna kerana ia menggunakan 2 makna, jadi ia tidak digunakan dalam bentuk mufrad.
Contohnya, kulla ja'a Zaidun wa aqbala Amru kullahuma. Qulta pula intolaqat Fatimah wa zahabat Sa'id kultahuma. Yang ketiga, ma yu'akkidu bihi ghairul musanna huwa yakhtasu hadzal qismu bima yu'akkidu al-mufrad binaw'ihi wal jam'. Huwa kullu wa ajma'a wa ammatun wa ghairi zalik. Maksudnya ialah ia mengkhususkan diri untuk menekankan bentuk tunggal dan jenis serta jamaknya dengan menggunakan lafaz kullu wa ajma'a wa ammatun. Contoh bagi kullu, qala ta'ala, qala allazina istakbaru inna kullu fiha inna Allah qad hakama bainal ibad. Contoh bagi ajma'a pula, qala ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Contoh bagi ammah pula, ja'al qaum ammatahum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kami menunjukkan bagaimana taukid-taukid ini di-i'rabkan. I'rab ini dia penting kerana apabila ingin mahir dalam bahasa Arab, kita perlu mahir juga untuk meng-i'rabkan perkataan bahasa Arab tersebut. Jadi inilah slide yang menunjukkan i'rab taukid. Sekian, terima kasih daripada kami.